Hi Madam Mahani. Today me and my group are going to present about apakah itu bendera putih. So bendera putih ialah masyarakat yang terputus bekalan lebih utama mengadu kepada jiran dan sahabat serta rakan. Pengalaman saya bersama NGO Semarak dan PU Shed membuktikan bahawa kaedah ini lebih baik dan menjaga maruah diri. Saya bukan tidak setuju dengan bendera putih, tetapi kebanyakan yang tidak mendapat bantuan ini kerana malu, mengadu, mempertahankan maruah. Apakah mungkin mereka akan memasangkan bendera putih, sedangkan mengadu dengan adik-beradik, jiran dan sahabat pun mereka tidak sanggup. Ini kan mengistirahatkan kepada umum. Hi guys, today we're going to talk about punca-punca bendera putih. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidi Hamidi meminta semua pihak tidak bersikap ragu terhadap kempen bendera putih. Beliau berkata isu bendera putih masih berterusan diperbahasakan dan raya tidak melihat sebagai satu tindakan politik. Nampaknya raya masih berterusan. Hal bendera putih masih diperbahasa. Bagi saya mudah sahaja, jangan seketika kepada bendera putih. Raya tidak pernah melihat sebagai satu tindakan politik. Yang raya tahu ada individu keluarga dan sedang dalam kesusahan, perlukan pertolongan, katanya menerusi Facebook beliau pada Ahad lalu. Mereka ini sanggup mengetikkan perasaan malu demi keperluan diri dan keluarganya. Maka wajar semua pihak uzun-uzun bersangka baik dengan bendera putih. Jangan terlalu fikir yang bukan-bukan, kata beliau. Tambahan Ahmad Zahidi, langkah menaik bendera putih juga mempunyai makna tersirat bahawa yang ini satu pendekatan fiziologi mengenai bertanggungjawab. Ada dalam kalangan politik yang melentik kerana kurang setuju dengan menggunakan bendera putih sebagai isyarat kepada umum bahawa isi rumah yang mengibarkan telah putus bekalan makanan atau keperluan harian. Mengusutkan lagi keadaan dan ada menganggap ini sebagai pelan politik oleh pihak tertentu. Pengguna bendera putih yang digunakan dalam konflik bersenjata sebenarnya menggalungi beberapa perkara yang lain, bukan mutlak bermaksud menyerah diri, dan juga kerap digunakan apabila komandan pasukan mahu menghentikan pertempuran untuk tempoh tertentu bertujuan berundingan dengan musuh, mengadakan kecacatan senjata atau mengelakkan masa untuk mengerangi strategi baru. Apa yang perlu diberi perhatian berkaitan bendera putih ini jika dikaitkan dengan pertahanan negara? Yang ini mungkin memberi bayangan mengenai bagaimana yang ini boleh mengharapkan kesan kepada pertahanan negara yang turut berpaksi kepada konsep pertahanan komprehensif. Okey, saya Matish. Saya nak bentang tentang kesan kempen bendera putih. Kempen kibar bendera putih yang digerakkan oleh rakyat Malaysia menandakan ramai yang terkesan dan terdesak untuk mendapatkan bantuan keperluan asas. Kempen yang disambut baik pengguna media sosial sejak bermatlamat bagi membantu seseorang individu kekeluargaan. So bagi membantu individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19 namun malu menyatakan secara terbuka sebagai tunjukan bendera putih. So yang terkesan akibat pandemik COVID-19, kempen ini menggambarkan bendera putih sebagai tanda seseorang itu memerlukan bantuan sebagai makanan dan keperluan asas sebagai kewangan juga. So ada yang susah menjalankan keluarga. So diperkatakan sehingga ia menjadi perdebatan untuk semua keluarga. Selain itu, kempen ini adalah satu inisiatif baru yang dicadangkan oleh setengah baik dan juga pihak, namun ada pihak melihatkan dari sisi
sisi politik juga, budaya, dan ada pula dari segi agama. So untuk menaikkan bendera putih di rumah memerlukan keberanian kerana memang susah untuk orang mengakui keadaan mereka. So ada yang hilang punca pendapatan, ada yang kena buang kerja, ada yang jualan tunggan sampai kena gulung tikar. Kempen bendera putih ini memang saya rasa sangat diperlukan untuk rakyat yang tidak seimbang bertahan bersama keluarga, bukannya untuk menunjukkan kelemahan sistem pemerintahan negara kita, tapi untuk kenal pasti dan bagi bantuan secepat mungkin kepada mereka yang sangat memerlukan kewangan dan makanan. Terima kasih. Hai, nama saya Harish Kana Logesoren. Saya dari kos DIA. So saya akan topik saya pada hari ini ialah cara mengurangkan isu bendera putih. So isu bendera putih menurut pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Hukum menggunakan bendera putih sebagai inisiatif untuk meminta bantuan ketika kesusahan bergantung kepada perspektif kita melihat perkara tersebut. So jika perbuatan itu atas dasar membantu media dan mereka yang memerlukan dengan cara memudahkan pihak yang ingin memberi bantuan dan mengenal pasti pihak yang ingin berada kesusahan, maka boleh dilaksanakan. Namun jika dilihat itu sebagai salah satu yang mengaibkan diri sendiri, maka wajar dielakkan. Ketika detik ini ramai pihak yang sudi menghulurkan bantuan dan juga menyediakan nombor untuk dihubungi. Mereka juga boleh menghubungi terus pihak yang membantu untuk segera mendapatkan bantuan. Hal ini bergantung kepada pertimbangan masing-masing dalam melaksanakan melalui inisiatif yang dirasakan selesa lah. So meminta bantuan ketika kesusahan tidak dilarang di dalam Islam, bahkan digalakkan untuk mereka yang mampu dari segi harta untuk mencari orang-orang yang susah dan fakir miskin. Kebanyakan individu beranggapan ramai yang bertahan ketika berada dalam kesusahan, namun sebenarnya mereka yang susah memilih untuk memendam keresahan dan berdiam diri. Nama saya Sharma. Hari ini saya nak bentang tentang statistik negeri yang mana paling banyak membuat kempen bendera putih. Sejak kempen bendera putih telah diperkenalkan kepada rakyat, kebanyakannya adalah dari negeri Selangor. Ini adalah kerana Selangor mempunyai warga negara yang paling banyak berbanding negeri-negeri yang lain. Tapi kempen ini dilaksanakan di semua negeri. Sekarang saya nak bentang tentang kebaikan bendera putih. Dengan membuat kempen ini menunjukkan rakyat Malaysia sangat penyayang, bijaksana, baik hati dan pemurah. Ini membukti bahawa kita boleh jaga kita. Kita tidak perlu menunggu untuk mendapat bantuan daripada kerajaan. Ini menunjukkan kita tolong satu sama lain. Rakyat Malaysia juga bersatu padu dan bekerja sama satu sama lain dalam mengatasi isu bendera putih, di mana orang yang ada menolong orang yang tiada dengan tidak mengira bangsa atau kaum. Hisham Abdullah baru-baru ini yang menyentuh mengenai impak ketara pandemik COVID-19 ke atas kesihatan mental. Menurut beliau, kes bunuh diri meningkat kepada 631 kes panjang tahun lalu berbanding 609 kes pada tahun 2019. Malah sudah berlaku 366 kes bunuh diri dilaporkan oleh polis bagi 3 bulan pertama tahun ini. Sekian, terima kasih. Hi, my name is Hani. For now, I present the conclusion part that I present. Kesimpulannya, kita menolong orang yang berada dalam
kesukaran agar tidak mendapat representasi dan membantu orang yang memerlukan pertolongan dalam tempoh ini. Kita memberi kepada orang yang perlu meminta bantuan sama ada dalam bentuk kewangan, makanan, dan bantuan-bantuan lain. Diberikan bagi orang yang betul-betul dalam kesempitan. Manakala hukum menggunakan bendera putih sebagai cara untuk meminta bantuan ketika kesusahan bergantung kepada perspektif individu melihat perkara tersebut. Bagi yang ingin membantu, tanamkan seikhlas hati untuk membantu dan kepada yang memerlukan bantuan boleh memohon bantuan mengikut kaedah yang dirasakan selesa dengan sejarah masing-masing. Tidak semua komuniti yang terjejas pandemik tahu bagaimana untuk mendapatkan bantuan. Oleh itu, cara yang paling mudah adalah untuk menaikkan bendera atau kain putih. Biarkan orang terdekat memberi perhatian dan kemudian lulus maklumat kepada pihak-pihak. Kerajaan cuba membantu menyelesaikan masalah rakyat dan hak hewan ekonomi. Oleh itu, inisiatif bendera putih harus disokong sebagai sebahagian daripada usaha untuk membantu mereka yang memerlukan, terutamanya individu dan keluarga yang dikecualikan daripada perhatian pihak berkuasa. Beberapa ide-ide ini kelihatan remeh dan bahkan kontroversi dan boleh memberi impak yang besar. Kita perlu sadar bahawa dapat boleh membawa kepada gangguan mental dan tingkah laku yang melebihi jangkaan. Then that is all for our group for present the video for the bendera putih.